Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita masih akan meneruskan chapter 4 Law of Agency ataupun undang-undang agensi. Untuk subtopik kali ini kita akan belajar tentang types of agent ataupun jenis-jenis agent. Okey, sebelum kita masuk kepada subtopik hari ini, kita dah pun belajar tentang definition of principal dan agent, yang mana definisi untuk prinsipal dan ejen ada terkandung di bawah seksyen 135 Akta Kontrak 1950. Okay, untuk kelayakan menjadi seorang prinsipal ada dinyatakan di bawah seksyen 136 dan kelayakan untuk menjadi seorang ejen ada dinyatakan di bawah seksyen 137 Akta Kontrak 1950. Kemudian kita belajar creation of agency ataupun pembentukan agensi, yang mana ada 5 cara untuk membentuk agensi. Yang pertama adalah melalui express appointment ataupun lantikan nyata. Yang kedua adalah melalui implied appointment, lantikan tersirat ataupun lantikan termaklum. Yang ketiga adalah appointment by ratification ataupun pelantikan melalui ratifikasi atau pengesahan. Yang keempat adalah appointment by necessity ataupun pelantikan melalui kecemasan ataupun keperluan. Dan yang terakhir adalah appointment by estoppel ataupun pelantikan melalui estoppel. So semua tu kita dah belajar lah dalam kelas last week. Okay. Untuk minggu ini, untuk kelas kali ini kita akan masuk subtopik seterusnya, iaitu types of agent ataupun jenis-jenis agent. Untuk jenis-jenis agent, secara umumnya ada dua jenis ejen. Dua kategori ejen yang awak akan belajar. Kategori yang pertama dikenali sebagai ejen by function ataupun bahasa Melayunya dikenali sebagai ejen melalui fungsi. Kategori yang kedua adalah ejen by authority ataupun ejen melalui authority ataupun melalui kuasa. Ini dua kategori ejen yang awak perlu tahu. Kita tengok yang pertama, ejen by function ataupun ejen melalui fungsi. Di bawah ejen melalui fungsi ada 5 jenis. Ejen yang awak kena tahu, yang awak kena faham. Yang pertama kita ada broker. Yang kedua kita ada factor. Yang ketiga kita ada auctioneer. Yang keempat kita ada del credere. Dan yang kelima kita ada banker. So ingat, dalam agent by function ada 5 kategori. Agent-agent. Broker, factor, auctioneer, del credere dan juga banker. Untuk jenis yang kedua, kita ada agent by authority ataupun agent melalui authority dan kuasa. Yang bawah kategori yang kedua ni kita ada 3 jenis. Kita ada express authority, kita ada implied authority dan juga kita ada apparent authority. So ingatlah, bawah kategori yang kedua kita ada 3 jenis. Express authority, implied authority dan juga apparent authority. So kita akan tengok yang pertama dulu, agent by function. Kategori yang pertama, jenis yang pertama, types of agent by function, kita ada broker. Apa itu broker? Broker is an agent who buys or sell for a principal on a commission basis. Broker adalah seorang ejen yang membeli, buys, membeli, or sell, menjual. Menjual atau membeli bagi pihak siapa? For a principal, untuk pihak principal, on a commission basis, atas dasar commission. Commission, bahasa Melayu dia. So itu adalah broker. Broker ni, dia ejen yang mana dia sama ada dia menjual ataupun membeli dari pihak prinsipal atas dasar komisen. Apa lagi yang awak kena faham tentang broker? They function as an intermediary between two persons in negotiating agreements.
Broker ini fungsinya adalah sebagai intermediary ataupun kita kata sebagai orang tengah. Okay, antara dua orang in negotiating agreement, dalam rundingan perjanjian. So, awak imagine kat sini ada principal. Okay, ini principal. Kat sini ada third party. Okay, third party. Okay, maka broker ini dia akan menjadi orang tengah kepada principal dan juga kepada third party tadi tu. So, apa-apa rundingan berkaitan dengan principal dan juga third party, broker yang akan buat. Okay, sebab dia intermediary ataupun orang tengah kepada principal dan juga third party tadi. Okay. Broker cannot sell in his own name. Only to discuss the term of selling and buying. Okay. Seorang broker tidak boleh buat apa? Menjual, sell in his own name, menggunakan namanya sendiri. Dia punya tugas adalah untuk discuss the term of selling and buying. Tugas dia hanya untuk membincangkan, discuss, membincangkan. Okay. Membincangkan apa? Term, syarat-syarat ataupun terma-terma yang berlaku dalam jualan dan juga pembelian. Selling and buying. Itu je kerja broker. Okay, yang awak kena ingat, broker dia adalah orang tengah antara principal dan juga third party. Okay. Apa lagi? Dia mendapat commission. Kerja broker ni adalah berdasarkan commission basis ataupun dasar commission. Dan broker ini tidak boleh menjual menggunakan namanya sendiri. Kerja dia sebagai orang tengah, intermediary, hanyalah untuk membincangkan terma-terma jualan. Itu je kerja dia. Okay, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kita ada factor. Okay, apa itu factor? Same as broker, a factor is a person who acts or make business contract on behalf of another party, the principal. Sama juga macam broker, factor ini adalah orang yang bertindak atau membuat kontrak perniagaan, okay, mewakili satu pihak lain. Pihak tu kita kenali sebagai principal lah. Okay. Maka factor ini juga adalah agent kepada principal. Okay, yang mana dia buat satu tindakan ataupun kontrak perniagaan, business contract, mewakili kepada principal. Okay. Apa lagi tentang factor? He is entrusted with the possession of goods for the purpose of sale. Factor ini dia diamanahkan. Entrusted, diamanahkan. Okay, diamanahkan dengan apa? Dengan possession of goods, dengan milikkan barang. Milikkan barang. For purpose of sale, untuk tujuan jualan. So, kiranya kalau macam principal tadi, okay, principal, contoh dia ada barang, dia nak suruh factor tu tolong jualkan. Okay, contohnya principal dia ada kereta. Okay. Dia nak minta ejen tadilah, factor ni tolong jualkan. Maka kereta ini dia akan berikan kepada factor. Dia akan bagilah kereta tadi dekat factor tadi tu. Okay, sebab factor diamanahkan, entrusted dengan milikkan barang untuk tujuan jualan. So, barang tadi, kereta tadi ada pada factor. Okay. Apa lagi berkenaan dengan factor? But the factor usually sells good in his own name without disclosing who is the principal he represents. Okay. Factor ini, apa beza dia yang paling ketara dengan broker? Sebab dua-dua ni ejen kepada principal. Dua-dua tugas dia tolong jual dan juga tolong beli untuk pihak principal. Okay. Perbezaan yang paling ketara, okay, factor ini dia menjual barang tadi menggunakan namanya sendiri. The factor usually sells good in his own name.
without disclosing who is the principal he represents. Factor tadi dia akan jual barang menggunakan nama dia sendiri tanpa disclose, mendedahkan. Mendedahkan siapa principal yang dia wakilkan. Itu beza yang ketara lah antara broker dan factor. Macam broker, macam saya cakap dekat sini, poin ketiga ni, broker tadi dia tak boleh menjual guna nama dia sendiri. Tak boleh. Dia wakil kepada principal tapi dia tak boleh menjual atas nama dia sendiri. Macam factor, dia boleh jual atas namanya sendiri. Dan dia tak perlu bagi tahu pun kepada pihak lain siapa principal dia. Itu perbezaan yang paling ketara lah antara broker dan juga factor. Satu ni, broker ni, dia tak boleh jual atas nama dia sendiri. Factor boleh jual atas nama dia sendiri. Factor dia tak boleh dedahkan siapa dia punya principal. Yang ketiga, jenis yang ketiga kita ada auctioneer ataupun bahasa Melayunya dikenali sebagai tukang lelong. Tukang lelong ini adalah siapa? He is appointed by the principal. Dia dilantik. Appointed, dilantik. Oleh siapa? Oleh principal. Principal itu selalunya adalah seller, penjual. To sell goods to the highest bidder through public auction. Auctioneer, tukang lelong adalah orang yang dilantik oleh principal, selalunya seorang penjual, to sell goods, untuk menjual barang, to the highest bidder, kepada pembidar yang tertinggi, through public auction, melalui lelongan awam. Public auction, lelongan awam. So bayangkan ada seorang penjual ni, seller. Dia nak jual barang. Contohnya dia nak jual satu lukisan. Dia ada lukisan dia nak jual. So maka seller ini dia akan melantik seorang auctioneer. Tukang lelong lah. So makanya seller ini adalah principal. Tukang lelong ini adalah agent. Maka auctioneer tadi dia akan jual lukisan ini kepada highest bidder ataupun pembidar yang tertinggi, orang yang bagi offer yang paling tinggi untuk untuk membeli lukisan tadi melalui public auction, melalui lelongan awam. Apa lagi berkenaan dengan auctioneer? He is rewarded by the principal in form of commission on the sale price of the goods. Lebih kurang sama dengan broker. Auctioneer ini juga mendapat commission daripada principal atas jualan harga barang tersebut. Itu persamaan antara broker dengan auctioneer. Dua-dua akan dapat commission daripada principal berdasarkan harga jualan barang. So ingatlah, yang pertama kita ada broker, kemudian kita ada factor, dan yang ketiga kita ada auctioneer. Yang keempat, seterusnya kita ada del credire agent. A del credire agent functions to bring the third party and the principal together, but also he acts as a guarantor on behalf of his principal. Seorang agent del credire, apa fungsi dia? Functions to bring the third party and the principal together. Fungsi seorang agent del credire adalah untuk, kita kata macam menyatukan, ataupun kita kata membawa pihak ketiga, third party dan juga principal bersama-sama. Tapi ada satu lagi ciri-ciri yang ada pada del credire yang tak ada pada ejen-ejen lain. Del credire juga bertindak sebagai guarantor ataupun bahasa Melayu dia penjamin on behalf of his principal, mewakili kepada principal. So awak bayangkan ni principal, ni third party. Alright.
Contohnya sekarang ni third party dia nak jual kereta. Okay. Principal dia nak beli kereta tadi tu. So del credit agent adalah agent lah. Agent antara third party dan juga principal. So apa tugas del credit agent ini? Dia adalah guarantor, penjamin. Penjamin kepada siapa? Kepada principal. Yang mana dia akan menjamin lah kata, macam contoh dia akan cakap, okey saya jamin, okey, principal saya boleh bayar harga kereta yang nak dijual oleh third party ni. Itu contoh lah. Ini tugas tambahan seorang del credit agent. Broker, factor, auctioneer, dia tak ada tugas sebagai penjamin. Okey, del credit agent je yang dia agent untuk principal. Okey. At the same time, dia juga adalah guarantor, penjamin kepada principal. So, kiranya del credit agent ni, dia memainkan dua tugas. Ya, dua tugas seorang del credit agent. So, del credit agent ni principal. Okay, principal. Del credit dia adalah agent kepada principal. And at the same time, pada masa yang sama, dia juga adalah guarantor ataupun penjamin kepada principal. Okay. So, dia kata apa kat sini? He does the job. Dia melakukan tugas ataupun pekerjaan as both the agent and the guarantor. Sebagai seorang agent dan juga sebagai guarantor. Macam saya explain tadi lah. Okay. He guarantees that the principal will perform his duties toward the third party. Otherwise, he will be liable. Okay. Memandangkan dia adalah seorang guarantor ataupun penjamin, dia ni tugas dia adalah garanti lah, menjamin. Memberi jaminan. Memberi jaminan yang mana principal tadi akan menjalankan tugas terhadap pihak ketiga. So, he guarantees that the principal will perform his duties toward the third party. Dia yang bagi jaminan kepada pihak ketiga. Okay, bahawa principal ni dia akan buat kerja dia. Seperti mana ada dalam kontrak. Kalau tak, okay, he will be liable. Kalau principal tu tak buat kerja berdasarkan kontrak, maka del credit agent ini akan bertanggungjawab. Okay, sebab dia adalah guarantor, pemberi jaminan, penjamin. Okay, so kalau agent ni tak ikut kontrak yang ditetapkan, maka del credit agent yang akan bertanggungjawab. Dan yang terakhir, untuk agent by function, kita ada banker ataupun pegawai bank. Pegawai bank. Okay. Untuk banker ni kita ada dua jenis. Okay. Dua jenis. Jenis yang pertama, first type adalah banker act as an agent for the customer. Pegawai bank bertindak sebagai agent untuk customer, untuk pelanggan bank. Ni jenis yang pertama. Okay, contohnya, bank provide safe deposit box. Okay. Bank itu dia menawarkan safe deposit box. Okay, ya. Kita kata sebagai kotak deposit. Okay, untuk customer bank ataupun untuk untuk pelanggan-pelanggan bank. Makanya contoh dekat sini, okay, ini adalah pelanggan, customer, pelanggan. Okay, dia ada duit. Okay. Pelanggan ada duit. Dia nak simpan dekat bank. So, bank. Okay, dia offer safe deposit box. So, pelanggan ni, dia nak simpan duit dekat dalam bank. Kat sini. Okay. Tapi dia tak akan berurusan terus dengan bank. Dia akan berurusan dengan agent bank lah, iaitu banker. So, banker ini adalah agent kepada pelanggan. Kepada customer.
Okay, ya. Yang bank adalah third party. Kita kata sebagai pihak ketiga. Itu jenis yang pertama. Yang mana banker ni dia jadi ejen kepada customer, kepada pelanggan. Okay, jenis yang kedua, okay, relationship between the bank employer and the banker employee. Hubungan, relationship hubungan antara bank itu sendiri, yang mana bank tu memegang status sebagai employer. Kita kata macam bos, majikan. Dan banker, pegawai bank tadi sebagai employee, pekerja. Kalau macam ni terbalik sikit lah. Yang mana saya padam sekejap. Okay. Yang mana sekarang ni, kategori yang kedua, bank adalah employer, majikan. Dan banker adalah employee, pekerja. So sekarang ni, bank ini adalah principal. Okay, sebab pegawai bank tu bekerja dengan bank. So bank adalah principal, maka banker itu adalah agent. Okay. Third party adalah customer bank. Dia terbalik je. Macam yang jenis yang pertama ni, okay, principal dia adalah customer. Okay, third party adalah bank. Jenis yang kedua, okay, third party adalah customer. Okay, bank adalah principal. Agent dia, kedua-duanya masihlah banker tadi. Okay, itu adalah types of agent by function. So, recap sikit. Types of agent by function ada 5. Ada broker, ada factor, ada auctioneer, ada del credire dan juga ada banker. Okay. Kita tengok jenis yang kedua, kelas yang kedua. Okay. Habis dah type of agent by function. Sekarang ni kita tengok types of agent by authority ataupun agency by authority, ataupun bahasa Melayu dia adalah agensi melalui kuasa. Okay. Dalam agency by authority ni ada 2 jenis. Okay, 2 kelas. Yang pertama kita ada actual authority ataupun authority sebenar. Authority sebenar ataupun kuasa sebenar. Okay. Kelas yang kedua kita ada apparent authority ataupun authority zahir ataupun kuasa zahir. Okay. So ingat, agency by authority ada 2 cabang. Okay. Yang pertama kita ada actual authority. Yang kedua kita ada apparent authority. Bawah actual authority ni, di bawah bidang kuasa sebenar, dia ada 2 anak. Anak yang pertama dikenali sebagai express authority ataupun bahasa Melayunya dikenali sebagai kuasa nyata ataupun authority nyata. Okay. Tu anak yang pertama lah. Anak yang kedua dikenali sebagai implied authority ataupun bahasa Melayunya kuasa tersirat ataupun authority tersirat. Yang ni awak kena ingat. Okay, ya. Untuk apparent authority dia tak ada anak. Dia seorang-seorang je. Okay. So itu adalah agency by authority. So ingat, agency by authority dia ada 2 cabang, actual authority dengan apparent authority. Bawah actual authority dia ada 2 anak. Satu express authority, satu lagi implied authority. Okay. Untuk apparent authority dia tak ada anak, dia sendirian. Okay, kita tengok one by one. Okay, types of agent. Agent by authority. Okay. Yang pertama kita tengok express authority ataupun kuasa
nyata ataupun authority nyata. Okay. Apa dia kata? Express authority is a power that is conferred to an agent by an agreement. Kuasa nyata adalah satu kuasa, power, that is conferred to an agent, yang diberikan. Conferred, diberikan. Padam sikit. Conferred, diberikan kepada agent by an agreement, melalui satu agreement ataupun perjanjian. Okay. So, awak kena ingat. Kuasa nyata ni adalah kuasa yang kita berikan kepada seorang agent melalui satu perjanjian. Boleh dikata, it is explicitly stated in the agreement. Ianya secara jelas. Explicitly, secara jelas, secara nyata. Stated, dinyatakan. In the agreement, dalam perjanjian. So, macam katalah saya nak bagi kuasa dekat awak. Okay. Kuasa tu saya dah nyatakan secara jelas dalam perjanjian. Ada dalam bentuk bertulis. Okay ya. Itu adalah express authority. Yang mana awak boleh refer. Macam contoh saya kata, okay, A, dengan ini saya melantik awak sebagai ketua kelas. Okay. Saya tulis, okay, yang kata mana saya nak lantik A sebagai ketua kelas tadi tu dalam satu perjanjian. Okay. Itu adalah express authority. The authority given is stated in the written contract signed by both the agent and principal, and also it is stated in clear and precise language. Okay. Kuasa tadi tu, okay, diberikan, ada dinyatakan dalam written contract. Kontrak bertulis. So, macam saya kata, saya nak bagi kuasa dekat awak. Kuasa tu, awak boleh refer dalam kontrak sebab ada bentuk bertulis. Sign, ditandatangan. Ditandatangan oleh siapa? Both the agent and principal. Ditandatangani oleh kedua-dua agent dan principal. And also, it is stated in clear and precise language. Dan kontrak tadi tu, kontrak yang memberi kuasa tadi tu, dinyatakan dalam bentuk ataupun bahasa yang jelas dan tepat. Okay ya. Right. Itu express authority. Senang je. Express authority ni kita adalah satu kuasa yang kita bagi kepada seorang agent melalui satu perjanjian. Perjanjian tu dalam bentuk bertulis. Okay. Yang mana perjanjian itu juga ditandatangani oleh agent dan principal. Dan perjanjian itu mestilah dalam bentuk yang clear dan precise. Dalam bentuk yang jelas dan tepat. Senang kita nak refer. Kalau kita tanya, okay, mana kuasa yang diberikan? Ada dalam agreement. Agreement dalam bentuk bertulis. Itu express authority. Jenis yang kedua, kita ada implied authority ataupun kuasa tersirat. Ataupun authority tersirat. Okay, tengok. Implied authority is not stated explicitly in the contract. Kuasa tersirat ataupun authority tersirat is not stated explicitly. Tidak dinyatakan dengan jelas. Tidak dinyatakan explicitly, dengan jelas dalam kontrak. Tak ada. Okay. Macam express authority dah ada dalam kontrak tu, dalam bentuk bertulis. Ada. Okay. Tapi implied authority ni dia tak ada dalam kontrak tu dengan jelas. Okay. Tapi, but it is closely aligned with the express authority in a following way. Okay. Tapi, implied authority ni ia
closely aligned. Berkait rapat. Berkait rapat. Dengan apa? Dengan express authority. In a following way, dalam satu cara, in which a reasonable person would understand to go along with all the things stated in the written agreement. Yang mana orang yang munasabah, reasonable person, would understand, akan faham. Okay. Yang mana implied authority ini akan go along, akan bersekali. Bersekali dengan apa? Dengan semua perkara yang ada dalam perjanjian bertulis. Itu adalah implied authority. So, implied authority ni dia tak ada dalam kontrak. Dalam bentuk bertulis memang tak ada. Okay, tapi dia sangat berkait rapat dengan express authority tadi tu. Yang mana orang yang munasabah dia akan tahu. Okay, kalau ada express authority, kena ada juga implied authority. Dia implied authority ni dia go along, bersekali dengan apa yang ada dalam written agreement, iaitu express authority tadi tu lah. Okay. Keyword, kata kunci. What would a reasonable person do in the situation? Apa orang munasabah akan buat dalam situasi tadi? Nanti kita akan tengok contoh macam mana express authority ni dia bersekali ataupun berkait rapat dengan implied authority. Okay. Jenis yang ketiga, kita ada apparent authority ataupun dikenali sebagai kuasa zahir ataupun authority zahir. Okay. Apa itu apparent authority? Apparent authority is the authority that goes beyond the explicit and implied authority. Kuasa zahir ataupun authority zahir adalah satu kuasa that goes beyond, yang melampaui ataupun melebihi apa? Explicit dan implied authority. Dia melangkaui, dia lebih daripada express authority dan juga implied authority. Okay, but it does come into play in the circumstances where the third party believes that he has the authority and the principal ratified the act or contract done by the agent. Okay, yang mana apparent authority ini akan wujud okay, dalam keadaan, in the circumstances, dalam keadaan where di mana the third party, pihak ketiga believe, percaya that he has the authority, yang agent tadi mempunyai kuasa, and the principal ratified the act or contract done by the agent. Dan principal ratify, dia mengesahkan. Okay. Perbuatan atau kontrak yang dibuat oleh agent. Okay. So, untuk bangkitkan apparent authority, kena ada dua syarat. Okay. Two conditions, dua syarat. Must be satisfied before the agent can be said to have apparent authority. Okay. Dua syarat mesti dipenuhi. Okay. Sebelum seseorang agent itu boleh dikatakan mempunyai apparent authority. Okay. Syarat yang pertama, the third party, pihak ketiga, making the contract with the agent, membuat kontrak dengan agent tadi, must believe, hendaklah mempercayai ataupun hendaklah percaya. Okay, percaya apa? That the agent has authority to do the act. Pihak ketiga yang buat kontrak dengan agent mesti percaya yang agent itu ada authority, ada kuasa untuk melakukan perbuatan atau kontrak tersebut. Ini sama dengan estoppel di bawah section 190 atau kontrak 1950. Okay.
Tu syarat yang pertama. Pihak ketiga tu dia mesti percaya yang ejen itu ada kuasa untuk membuat kontrak. Okay. Syarat yang kedua, the principal must acquiesce, approve or ratify. Prinsipal tadi hendaklah mengesahkan ataupun menerima. Okay. That act done by the agent although he has exceeded his authority to do so. Okay. Syarat kedua menyatakan untuk membangkitkan apparent authority, prinsipal itu hendaklah mengesahkan ataupun menerima perbuatan yang dibuat oleh ejen tadi. Walaupun ejen itu telah melebihi bidang kuasanya. Itu je dua syarat. Syarat yang pertama, pihak ketiga dia kena percaya yang ejen itu ada kuasa untuk buat kontrak. Dan syarat kedua, prinsipal dia kena terima tindakan atau kontrak yang dibuat oleh ejen tadi tu. Itu adalah apparent authority. Apparent authority ni dia melebihi, goes beyond, melebihi explicit and implied authority. Yang dia akan berlaku bila mana pihak ketiga percaya bahawa ejen ada kuasa dan prinsipal dia mengesahkan tindakan yang dibuat oleh ejen. Sekarang ni kita tengok contoh. Contoh express authority. Macam saya cakap tadi, express authority ada dalam bentuk bertulis. Kita tengok sini. The scope of agent's authority is stated explicitly by the principal in the agreement. Macam saya cakap, express authority, kuasa nyata, scope, bidang kuasa, tugas. Agent itu, scope authority ataupun kuasa agent is stated explicitly, telah dinyatakan secara jelas ataupun secara nyata oleh prinsipal dalam satu perjanjian. Memang dah ada dah dalam perjanjian itu, memang kita dah bagi tahu dah apa bidang kuasa ejen. Agreement tadi boleh jadi dalam bentuk written ataupun oral. Boleh jadi dalam bentuk bertulis ataupun bentuk lisan. Makanya bila ada satu agreement, parties, pihak-pihak can refer the authority in the agreement. Maka pihak-pihak boleh merujuk kepada kuasa yang dinyatakan dalam agreement tadi. Contoh macam awak imagine satu syarikat, company ABC. Yang mana company ABC ni kita ambil contoh dia adalah satu insurance company. Satu syarikat insurance. So company ABC ni position dia adalah principal. So company ABC, apa yang dia buat? Company ABC employs, menggajikan ataupun mengambil Jane sebagai insurance agent, sebagai agent insurans untuk syarikat dia. So dalam situasi ni Jane adalah agent. So ingat, company ABC, principal, Jane adalah agent. Jane. So apa yang berlaku seterusnya, company, syarikat ABC tadi tu, and Jane dan juga Jane made an agreement, membuat satu perjanjian regarding Jane's scope of work as insurance agent. So bila ni principal dia dah ambil Jane bekerja sebagai agent insurance, maka syarikat ABC dan Jane tadi membuat satu perjanjian. Regarding, berkenaan. Berkenaan apa? Jane's scope of work. Bidang kerja Jane sebagai insurance agent. Macam awak lah, kalau awak pergi kerja, mesti ada agreement, mesti ada satu perjanjian. Perjanjian tu mesti ada dinyatakan apa tugas awak dalam kerja. Sama juga macam company ABC dengan Jane ni. So company ABC ambil Jane bekerja sebagai insurance agent. Dua-dua buat agreement. Nak nyatakan apa bidang kuasa kerja Jane sebagai insurance agent. Apa yang berlaku seterusnya? The agreement between the company and Jane stated that as an agent, Jane is authorized to deliver insurance contracts to the customer,
collect payment from customers dan juga solicit business. So, bila adanya perjanjian bertulis antara syarikat dengan Jane tadi tu. So, perjanjian, agreement antara company, antara syarikat dengan Jane menyatakan, sebagai seorang ejen, sebagai seorang ejen insurans syarikat, Jane adalah dibenarkan untuk, authorized dibenarkan. So, Jane ini sebagai insurance agent ataupun ejen insurans, dalam kontrak dah menyatakan 3 benda. Jane dibenarkan untuk yang pertama, deliver insurance contract to customer. Skop kerja Jane yang pertama, dia dibenarkan untuk deliver, menyerahkan insurance contracts ataupun kontrak insurans to customers, kepada pelanggan. So, dalam agreement, dalam bentuk bertulis, secara jelas dah cakap. Tugas Jane yang pertama adalah untuk menyerahkan kontrak insurans dekat pelanggan. Tugas yang kedua, apa lagi Jane kena buat? Collect payments from customers. Mengutip bayaran daripada pelanggan-pelanggan. Ini skop kerja Jane yang kedua. Mengutip bayaran insurans daripada pelanggan-pelanggan. Dan yang ketiga, skop kerja Jane adalah untuk solicit business, membantu perniagaan ataupun menggerakkan perniagaan. So, tiga skop kerja Jane ini dah dinyatakan secara jelas dalam agreement, dalam perjanjian antara Jane dan juga syarikat. Itulah yang kita panggil sebagai express authority ataupun kuasa nyata. Kuasa tu dah ada secara jelas dalam kontrak, dalam agreement, dalam bentuk bertulis. So, macam Jane tadi ni lah kuasa dia. Kuasa dia sebagai ejen, hendaklah serahkan kontrak insurans kepada pelanggan, kutip pembayaran insurans daripada pelanggan dan juga membantu menggerakkan perniagaan. Dah ada dalam kontrak ni, dalam bentuk bertulis. Itu express authority. Implied authority, kuasa tersirat. Macam saya cakap tadi, kuasa tersirat ni dia berkait rapat ataupun berkaitan, bersesama dengan express authority. The scope of the agent's authority is not stated explicitly by the principal in the agreement. Untuk implied authority, macam mana kerja dia? Untuk implied authority ni, dia punya skop kerja dia tidak dinyatakan secara jelas. Tidak dinyatakan secara jelas ataupun dengan jelas oleh prinsipal dalam agreement. Dalam agreement memang tak ada benda tu. Tapi kita faham, kalau buat benda ni, kena ada benda ni juga. Itu implied authority. Sebab tu dia kata, it is closely aligned with the express authority. Ianya adalah berkait rapat dengan kuasa nyata ataupun authority nyata. Macam contohnya macam mana? Macam mana saya kata benda tu berkait rapat? Ingat balik. Ingat dekat yang first tadi. Ada agreement. Ada agreement between company and Jane. Ingat balik masa dekat sini, Jane dia tanda tangani satu kontrak pekerjaan. So, satu kontrak ataupun perjanjian antara syarikat dan Jane stated that, menyatakan bahawa as an agent, sebagai seorang agent, Jane is authorized to, Jane adalah dibenarkan untuk, yang pertama, deliver insurance contracts to customer. Menyerahkan kontrak insurans kepada pelanggan. Yang kedua, collect payment from customers. Menerima ataupun mengutip bayaran daripada pelanggan. Yang ketiga adalah untuk solicit business. Membantu menggerakkan perniagaan. So, benda ni memang dah ada dalam kontrak. Secara jelas. Bentuk bertulis. Macam mana kita kata implied authority ni berkait rapat dengan express authority? Kita tengok contoh yang pertama. Skop kerja Jane yang pertama. A.
Jane is authorized to deliver the insurance contract. Okay. Jane dibenarkan untuk menyerahkan kontrak insurans kepada pelanggan. Okay, itu dah dinyatakan secara jelas lah. Express dalam agreement. Okay. Macam mana Jane nak serahkan kontrak tadi kepada pelanggan? Okay. Untuk buat kerja yang dekat A ni, okay, in order to do that, untuk membuat kerja menyerahkan kontrak insurans kepada pelanggan tadi, Jane is authorized to, Jane adalah dibenarkan untuk have the paperwork or contract in her belonging to give to the customer. Okay. Untuk membolehkan Jane serahkan kontrak insurans kepada pelanggan, maka Jane dibenarkan untuk menyimpan, okay, paperwork, kertas kerja ataupun kontrak insurans tadi dalam milikannya untuk diberikan kepada pelanggan. Sebab tu kita kata implied authority bersekali dengan express authority. Okay. Kalau Jane dalam perjanjian dia, okay, menyatakan bahawa Jane boleh serahkan kontrak insurans kepada pelanggan. Okay. Tapi untuk membolehkan Jane serahkan kontrak insurans kepada pelanggan, Jane mesti kena ada paperwork ataupun kontrak tadi dalam dia punya simpanan dia sebelum boleh diserahkan kepada pelanggan. Okay. Dalam perjanjian yang bertulis ni, dia tak bagi tahu, okay, Jane kena ada paperwork ataupun kena ada kontrak dalam simpanan dia. Dia tak bagi tahu. Tak ada secara jelas dalam kontrak, dalam agreement. Tapi kita tahu untuk membolehkan Jane hantar ataupun deliver kontrak insurans tu kepada pelanggan, Jane kena ada paperwork tadi tu ataupun kena ada kontrak itu dalam dia punya milikan dia. Itulah yang kita panggil sebagai implied authority. Sebab tu kita kata implied authority dan express authority ni dia kena bersekali. Kita dah kata, okay, Jane, kerja awak adalah untuk serahkan dokumen kontrak insurans kepada pelanggan. Okay. Macam mana nak serahkan? Jane kenalah ada dokumen tu. Okay, kena ada paperwork ataupun kontrak insurans itu dalam dia punya simpanan dia. Dalam agreement tak cakap pun yang Jane boleh simpan. Tapi kita tahu, kalau dia nak serahkan kontrak kepada orang, dia kena ada kontrak tersebut dalam simpanan dia. Okay, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, B. Skop kerja Jane yang kedua yang dalam agreement menyatakan Jane is authorized to collect payment from the customers. Jane dibenarkan ataupun diberikan kuasa untuk mengutip pembayaran daripada pelanggan. Okay, so bidang kerja Jane yang kedua yang ada dalam agreement menyatakan bahawa Jane ni dia dibenarkan untuk dia kutip duit pembayaran insurans daripada pelanggan. Okay. So ini express lah. Ada dalam agreement. Okay. Implied authority dia. Okay. Apa yang berlaku? So Jane is authorized to give receipt as proof of payment to the customer. So memandangkan Jane, dia dibenarkan untuk mengutip bayaran insurans daripada pelanggan-pelanggan dia, maka at the same time, pada masa yang sama, Jane juga dibenarkan untuk give receipt, memberi receipt as a proof of payment to the customer, sebagai bukti pembayaran kepada pelanggan. Okay. Kalau kita tengok balik, okay, dalam kontrak ni yang ditandatangani oleh Jane dan juga syarikat tu, Jane hanya dibenarkan untuk mengutip pembayaran insurans daripada daripada pelanggan. Tapi kita tahu, kalau Jane dia dibenarkan untuk collect payment, untuk kutip pembayaran insurans daripada customer, maka Jane juga dia dibenarkan untuk keluarkan receipt untuk diberikan kepada pelanggan. Dalam kontrak bertulis, okay, dekat sini dia tak bagi tahu yang okay, Jane boleh mengeluarkan receipt pembayaran kepada pelanggan. Dia tak bagi tahu.
Tapi sebagai orang yang mudah sabar, sebagai reasonable person, kita tahu kalau Jane ni dia boleh collect payment, kalau Jane boleh kutip pembayaran insurans daripada pelanggan, maka dia pun boleh keluarkan resit pembayaran juga. Okay, ini implied dia. Dalam perjanjian memang tak ada, tapi kita tahu kalau dia boleh collect payment, maka secara logiknya dia boleh bagi resit. Okay, itu skop kerja bawah implied authority. Okay. Yang ketiga, bidang kerja Jane yang ketiga yang ada dalam agreement adalah Jane is authorized to solicit business. Jane dibenarkan untuk solicit business, membantu menggerakkan perniagaan. Dah ada dalam agreement, dah ada dalam kontrak bertulis. Ni express. Okay, kat sini dia dinyatakan kat sini. Alright. So, dalam agreement, hanya dinyatakan bahawa Jane dibenarkan untuk membantu menggerakkan perniagaan. Macam mana Jane nak menggerakkan perniagaan tadi tu? Okay, maka implied authority-nya, kuasa tersirat dia menyatakan Jane is authorized to call or email the customers. Maka Jane dibenarkan untuk menelefon ataupun memberi email kepada pelanggan. Sebab bidang kuasa Jane kata, okay Jane, you kena bantu gerakkan perniagaan insurans. Macam mana nak gerakkan? Tak ada dinyatakan dalam kontrak dekat sini, tak ada. So secara tersiratnya kita tahu kalau nak menggerakkan perniagaan, maka Jane dibenarkan untuk call ataupun email pelanggan-pelanggan. Ini adalah implied authority. Sebab tu macam saya cakap tadi, express authority akan berkait rapat dengan implied authority. Secara logik dia, implied authority tu memang tak ada dalam agreement. Tapi kita tahu, kalau buat express authority, secara automatiknya implied authority itu ada. Macam contoh saya bagi tadi lah. Jane kena hantar, kena deliver kontrak insurans dekat pelanggan. Untuk membolehkan Jane hantar kontrak itu kepada pelanggan, dia kena simpan kontrak tadi tu dalam milikan dia. Walaupun dalam agreement tak tulis pun yang Jane dibenarkan untuk simpan kontrak dalam milikan. Tak ada. Tapi kita tahu kalau nak hantar benda ni, maksudnya dia kena adalah benda ni. Sama juga dengan skop kerja yang kedua dan skop kerja yang ketiga. Itu express dan implied authority. Apparent authority, kuasa zahir. Kuasa zahir ni adalah macam saya cakap tadi, dia beyond, melebihi skop express dan implied authority. Dan mana seorang pihak ketiga dia kena percaya yang ejen itu ada kuasa dan prinsipal kena sahkan tindakan yang dibuat oleh ejen tadi. Contohnya, Jane is an insurance agent authorized to make insurance contract in Kuala Lumpur only. Jane adalah seorang ejen insurans yang diberikan kuasa untuk membuat kontrak insurans di Kuala Lumpur sahaja. So, skop kerja Jane untuk jadi ejen insurans terhad di Kuala Lumpur sahaja. Itu yang ada dalam dia punya agreement. Apa yang berlaku seterusnya? Jane ni, dia jumpa kawan dia. Jane met her friend, June, in Perak. Luar daripada KL lah. Jane dia jumpa kawan dia, June, dekat Perak. Her friend, kawan dia tu, wants to make insurance contract with Jane. Kawan dia berminat untuk membuat kontrak insurans dengan Jane. Tapi kawan dia ni kat Perak. Ingat balik, skop kerja Jane sebagai insurans punya ejen hanya di KL sahaja. So, apa yang berlaku seterusnya? Jane and June make a insurance contract in Perak. Maka Jane dan June buatlah satu kontrak insurans di Perak. Nampak tak kat sini? Yang pertama, Jane ini dia dah melampaui bidang kuasa. Melampaui bidang kuasa dia. Sebab ingat balik, bidang kuasa dia sebagai ejen insurans hanya di KL. Tapi sekarang ni dia buat insurans kontrak di Perak. Dah luar daripada bidang kuasa dia.
Dan yang mana Jun ini, kawan dia, third party, Jun, okay, percaya yang Jane ini ada kuasa untuk buat kontrak insurans. Okay, ya. Right. So, apa yang berlaku? Even though Jane is not authorized to make contract outside Kuala Lumpur, okay, but the contract insurance made in Perak with June can be accepted by company ABC. Okay. Walaupun secara asasnya Jane is not authorized. Jane tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk apa? Untuk make contract outside Kuala Lumpur. Untuk membuat kontrak di luar KL. Tak boleh. Okay. Tapi the insurance contract ataupun the contract insurance made in Perak, okay, yang dibuat di Perak bersama dengan June tadi tu, can be accepted, boleh diterima oleh principal iaitu company ABC. Boleh, tidak ada masalah. Okay, maka bila jadi macam tu, kita akan panggil dia sebagai apparent authority ataupun kuasa zahir. Kuasa zahir ni berlaku bila mana ejen tu melangkaui bidang kuasa dia. Okay, dan third party, pihak ketiga percaya ejen tu ada kuasa. Okay, dan principal, okay, menerima kontrak yang dibuat oleh ejen walaupun kontrak itu sudah melebihi bidang kuasa. Itu apparent authority. Itu contoh paling mudah lah macam mana apparent authority itu berlaku. Okay, ya. Right.